Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Aftilah binti Damit dan hari ini saya ingin bertentang tentang dua perkara, iaitu assignment dan artikel review. Kami telah diberikan tugasan bertajuk tanda-tanda kiamat kecil dan saya telah memilih tajuk riba sebagai kajian saya. Kita mulakan dengan assignment. Yang pertama ialah pengenalan. Riba artinya az-ziyadah, iaitu tambahan menurut bahasa Arab. Dari segi bahasa pula, riba ialah tambahan faedah ataupun bunga, yang mana ia dimaksudkan dengan bunga yang berganda, membebankan kepada peminjam dan ia diharamkan oleh agama Islam. Secara umumnya, riba bermaksud penambahan nilai ke atas suatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman, dan riba juga hukumnya adalah haram di sisi agama Islam. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian saya ada dua. Yang pertama, mengenal pasti tanda-tanda kiamat kecil serta membuktikan kebenarannya, yang mana saya telah memilih riba ini sebagai tanda kiamat kecil, dan dalam kajian ini saya telah buktikan bahawa riba itu sebagai tanda kiamat kecil. Yang kedua ialah mengupas dalil nakli berkenaan tanda kiamat kecil berdasarkan perbincangan ulama. Dalam objektif yang kedua ini, saya telah memilih satu dalil hadis, yang mana dalam hadis itu saya akan membuat kajian tentangnya. Terusnya ialah hasil dapatan. Hasil dapatan saya ada 5. Yang pertama, konsep riba. Yang kedua, jenis riba, faktor berlakunya riba, perbahasan para fuqaha mengenai konsep riba, dan adakah sistem konvensional ini dianggap sebagai riba. Okey, saya akan menjelaskan tentang konsep riba dahulu. Dari segi bahasa, riba bermaksud lebih, bertambah ataupun subur. Dari segi istilah pula, suatu akad bagi pertukaran barang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak ketika akad, atau diketahui persamaannya dengan menangguhkan kedua-dua pertukaran itu atau salah satu dari keduanya. Secara umumnya, kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW telah menegaskan tentang pengharaman riba bagi memberi peringatan kepada seluruh umat manusia bahawa riba ini adalah haram dan berdosa besar. Seterusnya adalah jenis-jenis riba. Riba terbagi kepada dua, iaitu riba ad-duyun dan riba al-buyu. Kita mulakan dengan riba ad-duyun, yang mana riba ad-duyun ini merupakan riba hutang, yang mana ia merupakan lebihan yang terhasil daripada tempoh. Riba ad-duyun ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, riba al-qard, dan kedua, riba al-jahiliyah. Yang pertama ialah riba al-qard, yang bermaksud manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat awal kontrak pinjaman. Sebagai contoh, A ingin meminjam sebanyak RM1,000 daripada B, dan B menetapkan syarat bahawa A ini wajib membayar semula hutang tersebut sebanyak RM1,200. Maknanya lebihan RM1,200 itu merupakan riba jenis al-qard. Yang kedua ialah riba al-jahiliyah, yang maksudnya kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pokok, yang mana ia dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam akibat si peminjam itu gagal membayar pada tempoh yang telah dipersetujui. Seterusnya ialah riba al-buyu, yang mana riba jenis ini muncul daripada jual beli barangan ribawi. Ia merupakan ketidaksamaan pada berat ataupun kuantiti pertukaran dua barang ribawi, atau pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Riba al-buyu terbahagi kepada dua juga. Yang pertama ialah riba an-nasa, dan kedua riba al-fadl. Riba an-nasa bermaksud jual beli atau pertukaran dua barangan ribawi yang sama jenis, dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Maksudnya tidak sempurna dalam satu masa akibat penangguhan penyerahan barangan dan bayaran hutang, sama ada hutang pinjaman ataupun hutang jual beli. Yang kedua ialah riba al-fadl.
Riba al-fadl merupakan jual beli atau pertukaran antara dua barangan ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat. Maksudnya, kadar berat itu jika dijual dengan timbang ataupun kuantiti. Kuantiti jika dijual secara bilangan kuantiti. Seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor berlakunya riba. Seperti yang kita tahu, ramai orang termasuk umat Islam telah mengamalkan riba tanpa mereka sedar ataupun tidak. Hal ini dikatakan demikian kerana riba semakin berleluasa ataupun lebih dikenali sebagai riba bermaharajalela seperti yang telah disebut dalam hadis Nabi SAW. Namun demikian, apakah yang menyebabkan riba ini semakin berleluasa ataupun bermaharajalela? Antara punca ataupun faktor berlakunya riba adalah disebabkan oleh seseorang individu itu kurang pengetahuan tentang ilmu agama. Sebagai contoh, di sekolah. Seperti yang kita tahu, sekolah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak muda. Sekolah ini memainkan peranan yang penting dalam menekankan subjek pendidikan Islam dan pendidikan syariah bagi memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum hakam dalam agama Islam kepada para pelajar. Seterusnya kita pergi kepada perbahasan para fuqaha tentang konsep riba. Yang pertama ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa riba ialah satu lebihan harta tanpa tukaran, iaitu gantian di dalam suatu akad tukaran dengan harta. Dalam konteks ini, konsep ini meliputi riba an-nasyah dan juga meliputi segala riba jual beli yang rosak dan tidak sah, yang mana tangguhan sesuatu barangan tukaran mengakibatkan lebihan dari sudut hukum tanpa tukaran kebendaan yang dapat dirasai. Bagi pandangan mazhab Maliki pula ialah riba ialah setiap jenis riba yang mengikut apa yang ditakrifkannya. Menurut pandangan mazhab Syafi'i pula, riba ialah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syaraf ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barang tersebut dilewatkan. Mazhab Hanbali pula berpandangan bahawa riba berlaku lebihan dalam beberapa perkara dan kelewatan penyerahan yang dikhususkan dengan perkara tertentu berdasarkan syariat yang mengharamkannya. Oleh itu, menurut kesemua pandangan ini menjelaskan bahawa riba adalah haram di sisi agama Islam. Hasil dapatan saya yang terakhir ialah, adakah sistem konvensional itu dianggap sebagai riba? Perbankan konvensional adalah sistem yang dilaksanakan oleh institusi kewangan yang menerima simpanan wang atau barang berharga seperti emas dan perak. Sistem konvensional ini juga menggunakan wang simpanan berkenaan untuk membiayai aktiviti ekonomi negara. Contoh institusi kewangan perbankan konvensional adalah seperti bank, AM Bank ataupun Hong Leong Bank dan sebagainya. Apa pula yang dimaksudkan dengan perbankan Islam? Perbankan Islam merujuk kepada sistem perbankan yang patuh kepada undang-undang syariah, berbeza dengan sistem perbankan konvensional yang mana ia melibatkan riba, iaitu faedah yang diberikan kepada deposit atau dikenakan ke atas pinjaman. Contoh institusi kewangan perbankan Islam di Malaysia adalah seperti Bank Islam, Bank Muamalat, Tabung Haji dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbankan konvensional turut menyediakan perkhidmatan perbankan Islam. Di antaranya ialah CIMB Islamic Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Berhad. Dan perkara ini seringkali menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat. Adakah sistem konvensional ini dianggap sebagai riba? Menurut jumhur ulama, ya, riba konvensional adalah riba. Setelah membuat beberapa kajian berdasarkan pendapat para fuqaha,
Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat haram sekiranya pinjaman itu bersyarat. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik juga mengatakan haram seperti haramnya orang yang memberi hutang dan menerima hadiah daripada orang yang berhutang dengan tujuan atau sebagai faedah yang disebabkan dengan sebab diberikan hutang. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali juga mengatakan sistem konvensional ini adalah haram. Seterusnya, kita pergi kepada artikel review mengenai riba. Saya telah memilih tajuk artikel review saya ialah konsep as-salam dalam mendepani isu pengharaman riba dalam memelihara kemaslahatan pengguna. Artikel review ini ditulis oleh 5 orang penulis. Yang pertama, Nur Zainatun Nadra Zainul, Intan Farhana Saparudin, Syakila Ahmad, Syarifah Khadijah Syed Abu Bakar dan Abdul Syakur Burhan, yang mana kelima-lima penulis ini bekerja di Universiti Tun Hussein On Malaysia sebagai pensyarah, dan mereka juga telah menulis beberapa artikel ataupun buku-buku. Artikel ini menjelaskan tentang cara menghadapi isu pengharaman riba yang semakin leluasa dengan menggunakan kaedah konsep as-salam dalam menjaga kemaslahatan pengguna dalam kalangan umat Islam. Artikel ini juga membahaskan bahawa Islam itu merupakan sebuah agama yang mudah, yang mana Islam sentiasa mengutamakan kesejahteraan umat sejagat, sejajar dengan as-salam itu. Dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan maqasid syariah, yang mana ia membawa kepada perkara penting dalam menentukan hukum syarat bagi menjawab persoalan-persoalan semasa yang dihadapi oleh masyarakat Islam kini. Maqasid syariah yang pertama ada 5. Yang pertama, menjaga nyawa, agama, akal, harta serta keturunan. Dengan adanya kelima-lima ini, manusia dapat menjamin kesejahteraan mereka sekiranya mereka menjaga 5 maqasid syariah ini dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan ringkas mengenai artikel review ini. Yang pertama, pemikir Islam moden berpendapat bahawa kadar faedah dalam sistem perbankan tidak dikira sebagai riba. Isu yang dibawa oleh penulis ialah konsep as-salam yang sebenar telah bercanggah dengan pandangan pemikir Islam moden dalam penerimaan riba faedah sebagai pendapatan halal. Hal ini kerana dalam pandangan pemikir Islam moden iaitu Abu Zaid, beliau berpendapat bahawa kadar faedah dalam sistem perbankan tidak termasuk sebagai riba, yang mana beliau berpendapat sebegitu selepas rujuk kepada sejarah masyarakat Arab Jahiliyah. Seperti yang kita tahu, pendapatnya ini adalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengharaman riba. Seterusnya, isu yang dibawa oleh penulis dalam artikel ini juga adalah kadar faedah yang dikenakan merupakan satu bentuk penindasan kepada golongan yang miskin ataupun berpendapatan rendah, yang mana kehidupan mereka akan lebih bertambah sempit dengan kemiskinan yang mereka hadapi sedia ada. Dengan memikirkan bagaimana mereka hendak membayar balik hutang yang mereka pinjam, yang mana faedahnya itu akan semakin bertambah apabila kelewatan membayar balik pinjaman tersebut. Yang terakhir ialah rumusan dan cadangan. Apa yang dapat saya rumuskan daripada assignment dan artikel review ini adalah riba ini membawa impak yang negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Seperti yang kita tahu, riba hukumnya adalah haram dan perkara ini tidak sepatutnya kita ikuti. Seperti mana yang telah disebut dalam hadis Nabi SAW, akan terkena debu-debunya. Apa yang maksudkan dalam potongan hadis ini? Yang mana semua umat Islam akan terkena debu riba. Jadi sebagai umat Islam kita perlulah berhati-hati dalam mencari pendapatan kehidupan seharian kita. Adakah pendapatan itu daripada halal ataupun haram? Saya mencadangkan dalam menghadapi masalah isu riba ini
adalah dengan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai pengharaman riba, seperti mengadakan program keagamaan iaitu ceramah-ceramah agama, forum agama ataupun sebagainya bagi mengelakkan umat Islam terjebak dengan isu riba. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.